4x tambah 5 bahagi x tolak 1 x tolak 1 dan juga x tambah 2. So, thank you, tolong rekod. Saya tak ingat nak rekod tadi. Terima kasih siapa yang tekan rekod. Okey, jadi ini adalah pecahan yang utama. Sekejap, saya tulis balik. Saya lupa nak rekod tadi. Terima kasih siapa tekan rekod. Okey. So sekarang ni saya tunjuk kat depan. Okey, contohnya kita ada 4x tambah 5 bahagi x tolak 1 x tambah 2. Okey. So kalau ikutkan ini adalah pecahan sebab soalan ni dia adalah hasil bahagi ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dia sebagai fraction. Okey, bila soalan ni kalau saya tambah simbol integrate dengan dx, so soalan ni dia tak boleh integrate secara terus lah. Kalau kita nak guna by substitution pun tak boleh sebabnya dia ada 3x. Yang ni satu 4x, sini ada x, sini ada x. Okey, so nampak Jadi soalan ni dia tak boleh guna kaedah by substitution. Okey, apatah lagi kalau by part. Sebab by part ni dia ada dua bahagian je kita ambil. Satu kena ambil untuk U, satu lagi untuk ambil V. Jadi kalau yang ni contohlah kalau saya letak sini ini kita ambil U. So dV dia baki dia biasanya kita akan ambil salah satu je. Contoh macam ni. Ni dV. Jadi bila kita ambil dV yang bahagian belakang, so akan ada satu terms yang tidak diambil sebagai U dan juga dV. Jadi automatik kaedah ni dia tak boleh juga guna by part. By part. So by substitution tak lepas, by part pun tak lepas. Jadi option dia adalah by partial fraction. Jadi partial fraction tu daripada satu pecahan yang ni, dia akan tukar kepada beberapa pecahan. Jadi nak tahu berapa pecahan, biasa kita tengok bawah ni. Kalau bawah ni, ini dinamakan sebagai denominator. Bawah ni kita dikenali sebagai denominator ataupun hasil bahagi. Kalau bawah tu kita ada dua kurungan, so maknanya kurungan pertama x tolak 1 dan kurungan kedua x tambah 2. Jadi bila kita nak pecah, awak akan jadi dua pecahan. Buat satu pecahan tambah satu pecahan. Inilah yang dikatakan sebagai partial fraction. Sebab daripada satu pecahan tu awak akan tukar kepada 2 ataupun 3 lah. Kalau 3, kalau dia ada 3 kurungan kat bawah. Jadi sekarang ni bila kita nak tukar kepada partial fraction tu, macam saya kata tadi, guideline dia, awak tengok bawah ni. Kalau dia ada x tolak 1, jadi bawah ni akan jadi x tolak 1. Dan kalau dia ada 2 kurungan yang itu x tambah 2, jadi kita akan buatkan per dengan x tambah 2. Okey. Jadi atas ni nanti awak kena cari nilai dia. Dia tak boleh terus tulis 4x tambah 5 kat atas ni. Dia bukannya tulis 4x tambah 5 macam ni. Ni salah. Sebab dia tak boleh pecah benda ni jadi benda yang sama. So kita kena cari. Okay. So secara ringkas ni kalau awak tengok partial fraction ni, awak kena proses tukar bentuk dulu. Dia tak integrate lagi tau. Kita akan tukar bentuk. So tukar bentuk ni aku kena ingat balik masa matematik 1 kalau bentuk dia apa macam mana. Okey, jadi sekarang ni ini adalah introduction untuk macam mana dari satu pecahan kepada beberapa pecahan. Jadi kalau tengok dalam buku tu okey. So kalau tengok dalam buku dia ada 3 jenis. Yang pertama denominator dengan distinct linear. Ini jenis yang pertama, distinct linear factor. Okay. Kemudian yang kedua adalah denominator dengan kuadratik yang tak boleh difaktorkan. Okay, so ini jenis yang kedua. Kuadratik yang tak boleh difaktorkan. Ini yang jenis kedua. Yang ketiga, kalau denominator atau pembahagian bawah tu kategori repeated linear. Jadi kita akan tengok 3 jenis ni dulu secara ringkas sebelum saya ajar cara nak integrate. Okey, so bila disebut perkataan kat depan ni denominator dan juga denominator. Denominator ni merujuk kepada pembahagi bahagian bawah tu yang ada kurungan tadi tu. Ni.
Ni maksudnya denominator. Okay. Jadi untuk buat soalan integration ni, first kali awak kena tengok bahagian denominator tu jenis dia sama ada distinct linear factor. Distinct ni maksud dia berbeza berbeza. Berbeza linear factor. So biasanya kalau dia punya kat bawah tu contohnya bentuk dia macam ni. So kita akan nampak dia punya bawah dia tu adalah AX tambah B. So linear factor lah. Kalau dia distinct berbeza, maksudnya pasangan dia tu akan jadi CX tambah D. Okay, so dia punya atas tu tak kisah tau. Atas tu letak A ke apa tak kisah. Cuma bahagian bawah ni, kalau kita nak tahu dia adalah distinct linear factor, tengok ke bawah ni. So, dua ni hasil darab antara kurungan pertama, kurungan kedua, dia melibatkan linear factor yang berbeza. Okay, jadi ini jenis yang pertama. So, kalau soalan tadi yang ni, yang 4x tambah 5 ni, 4x tambah 5, x tolak 1, x tambah 2, ini dikategorikan sebagai distinct linear factor. Sebab bahagian bawah tu dia ada satu x tolak 1 dan satu lagi x tambah 2. Okay, ini adalah jenis yang pertama lah kiranya. Okay, kemudian kalau jenis yang kedua adalah quadratic that cannot be factorized. Okay, ni nombor 2 So nombor 2 tu tengok dekat example dekat bawah ni. Okey, kalau nak tengok, cuba tengok bahagian bawah dia tu, dia ada x kuasa 2. So kalau awak jumpa denominator yang ada x kuasa 2, itu akan jadi kuadratik. Okey, cuma good newsnya untuk soalan integration yang kita belajar nanti, quadratic that cannot be factorized ni tak termasuk dalam contoh dan soalan. Jadi yang ni kira exclude lah. Yang ni kiranya tak ada masuk. Cuma untuk pengetahuan awak je. Tak masuk. Sebab integration yang ni dia memerlukan teknik lain pula nak sambung dia punya jawapan. Jadi untuk pengetahuan semua, denominator with quadratic factors tidak keluar soalan. Sekadar saya bagi tahu je lah. Kalau awak jumpa soalan integration yang ada bahagi yang kuasa 2 kat bawah, itu nama dia quadratic. Okay. Okey, soalan yang satu lagi adalah jenis yang ketiga, iaitu repeated linear. Repeated ni dia maksud dia repeated berulang. Betul, berulang. So kalau berulang ni, berulang. Repeated ni berulang. Okey. So kalau berulang, tengok di bahagian bawah dia tu. Okey, ni contoh dia. Okey, bawah dia tu nampak tak dia ada kuasa 2 kat sini. Ni. So ni dia ada kuasa 2. Dan yang ni dia ada kuasa n. Okey, so bila dia kata repeated, repeated ni maksud dia berulang. Kalau siapa-siapa yang ingat lagi matematik 1 yang belajar, benda ni sebenarnya dah banyak dah contoh yang awak jumpa sebenarnya. Okey, so repeated ni dia berulang. Contohnya kalau soalan saya bagi 4x tambah 5 bahagi okey. So kalau nampak contoh dekat sini, kita kena tengok denominator kan. Denominator bahagian bawah yang ni lah. Dan kalau tengok kat bawah ni, kalau ikutkan dia adalah linear tau dua-dua. Cuma dekat belakang ni dia ada kuasa 2. So bila dia ada kuasa 2 ke kuasa 3, terus kita jatuhkan dia sebagai formula repeated linear. Sebab dia berulang. Okay. Kalau tak ada berulang macam yang apa ni? Macam yang atas tadi distinct. Distinct dia tak ada kuasa. Dia just yang basic je. AX tambah B ataupun CX tambah D. Okay. So kenapa saya bagi tahu banyak-banyak ni? Supaya nanti bila awak dah faham 3 jenis ni, okay, termasuk kuadratik, dia terus boleh tukar bentuk. Okay, so sekarang ni ada soalan tak nak tanya yang 3 jenis ni? Tak ada Okay, so next kita tak masuk lagi integration. Saya nak masuk kepada contoh sekiranya kalau awak nak tukar bentuk Okay, so partial fraction PF Kalau saya buat PF tu maksud dia partial fraction. Dia ada 3 jenis.
Yang pertama distinct linear factor distinct linear factor. Yang kedua kuadratik. Tapi tak apalah, yang ni soalan tak ada, cuma saya akan bagi tuntuk je. Yang ketiga repeated. Okey. Ini contoh saya bagi. Kalau distinct linear factor, for example dia bagi 10x tolak 1 bahagi 4x tambah 1 x tolak 1. Okey. So kalau yang contoh ni yang saya bagi kat depan ni 10x tolak 1 bahagi 4x tambah 1 dan x tolak 1. Jadi dekat bawah ni kita akan nampak 4x tambah 1 linear yang berbeza dengan x tolak 1. Jadi ini adalah jatuh sebagai kategori linear factor yang berbeza lah. Jadi bila kita nak tukar bentuk, ada berapa pecahan yang akan terhasil? Ada berapa pecahan? 2. Okey, 2. Sebab dia ada 2 kurungan dekat bawah, so dia akan jadi 2. So ni pecahan pertama, ini pecahan yang kedua. So 4x tambah 1 kita tulis dekat bahagian bawah ni. Kemudian x tolak 1 dia akan tulis dekat bawah ni. With respectively lah masing-masing. Contoh kalau kita ada 3, dia kena letak 3 lah. Okay, so sekarang ni yang bahagian atas, sekiranya bawah ni kita tulis linear. Okay, linear ni maksudnya dalam bentuk ax tambah b tau. Kena ingat yang polinomial tu. Kalau polinomial linear ni yang second dia punya paling tinggi. And then kalau bawah ni kita tulis linear, atas ni dia mesti tulis sebagai constant. Jadi sebab itulah dia kena tukar bentuk ni 10x tolak 1, dia akan jadi sini A dan juga B. Sebab constant ni dia adalah nombor tau, nombor, tapi cuma kita tak tahu lagi nilai dia berapa. Maka awak kena gantikan dengan sesuatu nilai constant ABC lah. A, B, C dan seterusnya. Dan nanti awak kena selesaikan dulu, kena cari dulu berapa nilai A dan berapa nilai B. So kita akan selesai lah nanti. Okey, contoh kalau distinct linear factor yang ada 3 jenis. Okey, contohnya saya letak sini x kuasa 2 tolak 1. Okey. So yang ni kalau awak nampak dekat sini saya bagi x kuasa 2 tolak 1 bahagi 2x tolak 1 x tambah 4 x tambah 1. Jadi semua ni adalah distinct linear factor sebabnya dia berbeza. Ni x tolak 1, ni x tambah 4, ni x tambah 1. So bila kita nak pecah kepada partial fraction ada 3 pecahan dekat bawah. 3 kurungan dekat bawah. Jadi kalau nak pecah dia kena jadi 3 juga. 1 2 3. Kalau ada 4 kurungan, 4 pecahan. Okay. So, kena bahagikan secara adil lah. Yang first ni kita letak sebagai 2x tolak 1. Yang kedua kita letak x tambah 4. Yang ketiga kita letak x tambah 1. Okay. Madam. Ya. Slide tak ada, madam. Slide tak ada. Dok nampak tu. Sekejap. Screen. Saya bukan share dah ke tadi? Ada lah. Ada ni kan? Ada. Cuba, sekejap. Internet slow tu dah. Rasanya ada ni. Kejap Macam separuh ke. Macam yang tersukuh tak. Okay. Oh, awak sama macam saya. Memang saya tak tahu benda problem saya punya sebab saya guna 2 tau. Tak ada solution lah yang tu. Cuba tengok dalam handset. Kalau bukan handset ada tak? Betul ke aset ni, madam? Handset juga. Macam mana? Sekejap. Saya try. Sekejap Ada lagi tak yang problem macam tu? Sebab saya punya... Okay. Kalau hak ni nampak tak Adam? Nampak? Yang ni nampak? Ha. Yang ni saya guna laptop. Dia tak boleh ni.
Okey, laptop nampak. iPad ni sekejap. Sekejap Sekejap yang lain. Kalau yang ni nampak tak yang ni? Baru nampak yang tu. Okay, right. Settle. Orang lain semua nampak Nampak madam. Okay, right. Settle. Okay, terima kasih siapa yang beritahu. Kalau apa-apa masalah untuk yang ada yang tak nampak ke, beritahu je lah. At least saya boleh ni try adjust ke. Okay, right. So tadi kat berhenti tadi destination factor kan. Okay, jadi soalan ni tadi sebab dia ada 3 bawah dia. 2x solat 1, x tambah 4, x tambah 1. Jadi bila awak nak pecahkan dia akan jadi 3. Okay, so bawah ni salin je lah. 2x solat 1, x tambah 4 dengan x tambah 1. Cuma soalannya sekarang, kat atas tu kita nak tulis apa? Sebab bawah ni linear. Jadi kalau bawah ni linear, atas tu kita nak kena tulis constant. So start daripada constant, start daripada A lah. So dia akan jadi sini A, B dan juga C. Okay, so next nanti awak kena cari A, B, C tu berapa nilai dia. So nanti saya akan tunjuk cara lah. Cuma sekarang ni nak recall balik kaedah penukaran bentuk. Okay, so untuk kalau kuadratik, okay, kuadratik memang tak masuk soalan. Cuma saya just bagi knowledge je lah. Kalau ada lah awak jumpa soalan ni, sama ada awak boleh cari je dalam internet ataupun boleh tanya saya balik nantilah. Okay, so kuadratik ni contoh soalan dia macam ni. Kalau 10x tolak 1, atas tak apa tak kalau sama. Sebab atas kita tak kisah, bawah tu kita kena tengok. Okay, bawah ni dia pun bagilah x kuasa 2 tambah 1 dengan x tolak 1. Okey. Kalau awak nampak dekat sini, bahagian bawah dia ada 2 kurungan. Jadi bila dia ada 2 kurungan, maka pecahan partial fraction tu kena buat 2. 1, 2. Okey. Beza dia, kalau awak tengok kat sini, yang depan ni adalah x kuasa 2 tambah 1. Ini adalah kuadratik. Kenapa kuadratik? Sebab dia ada kuasa 2 yang rapat dengan x tu. Jadi bila dia kuadratik, maka dekat sini kalau awak tulis, dia akan jadi x kuasa 2 tambah 1. Okay. Dan satu lagi kena tulis x tolak 1. Belakang ni adalah x tolak 1 ni, ini adalah linear. Jadi kalau kuadratik jumpa dengan linear, kuadratik lagi tinggi dia punya kuasa sebab dia x kuasa 2. Jadi sebab tu kita namakan dia sebagai kuadratik punya faktor. Okay. Okay, jadi sekarang ni cuma saya nak bagi tahu kalau kita nak tulis ni, okay, bila x kuasa 2 dengan x saja, bawah ni linear. Yang ni pun kuadratik. So bila atas ni dia kena tulis one less order. So bawah ni linear, atas ni mesti constant. Okay. Bawah atas ni constant. Cumanya yang untuk kuadratik ni, yang ni kena tulis sebagai linear. Sebab lepas kuadratik dia linear. Ataupun sebelum kuadratik itu adalah linear. Jadi bila nak tulis atas linear, dia akan jadi sini atas ni AX tambah B. Kalau untuk linear tadi ni, dia akan jadi C sahaja. Boleh nampak tak agak-agak? Boleh kan? Boleh. Okay. Okay, dan contoh repeated linear yang terakhir. Okay, repeated ni dia berulang. Jadi saya ambil contoh macam yang atas ni. Ini contoh dia. Saya ambil contoh yang sama. Okay, so saya letak sini 10x tolak 1 bahagi 4x tolak 4x tambah 1 dan x tolak 1 kuasa 2. Okay, beza dia dengan atas tu, dia ada kuasa 2 dekat belakang. Okay, jadi bila dia ada kuasa 2, dia berulang, maksudnya awak kena tambah satu lagi pecahan dekat belakang. Okay. Kalau atas tu, yang atas example yang saya bagi ni, dia ada 2 pecahan je sebab ada 2 kurungan. Kalau repeated, dia kena tambah lagi satu extra. Jadi ada berapa pecahan untuk soalan ni kalau repeated? 3, betul. So bila 3, awak buat macam ni. 1, semua tambah tau. Pecahan kedua tambah pecahan ketiga. Okay. Jadi bila nak tulis kat bahagian bawah,
Yang pertama tu kita akan tulis dulu 4x tambah 1. Macam biasalah 4x tambah 1 sebagai pecahan pertama. Pecahan kedua, kalau awak nak tulis x tolak 1 dulu. Okey, bukan berulang lagi tau. Dia hanya berulang sekali dulu x tolak 1. Yang belakang tu barulah dia akan tulis x tolak 1 berulang kali ke-2. Okey. Jadi ini cara kalau kita nak selesaikan soalan repeated linear, dia akan menghasilkan 3. Jadi bila bawah ni semua adalah linear, atas ni kita kena tulis constant sebab semua linear. Jadi automatik bahagian atas bila constant kita akan susun A, B, C. Nanti kita kena cari one by one A, B, C tu. Okay. Last example sekiranya kalau keluar soalan ni lah. 10x tolak 1 bahagi x . Okey, saya nak tanya soalan ni jenis apa ni? 10x kuasa 2 tolak 1 bahagi x tambah 3, x tambah 4 kuasa 2. Repeated linear. Betul, repeated linear sebab kita tengok dekat bahagian kuasa ni dia ada kuasa 2 kat luar. Jadi ini adalah repeated linear. So bila repeated linear kena ada satu ekstra pecahan. Bawah ni ada berapa pecahan? Ada berapa kurungan maksud saya? 2. Okey, kalau awak nampak secara zahir memang 2 kurungan. Dia ada 3 sebenarnya. Okay, thank you Saiful. Dia ada 3 kurungan sebab X ni walaupun sebab dia single, sebab tu dia tak kurungan. Sebenarnya X ni kalau ada, itu sebenarnya adalah satu kurungan asing. Jadi kalau ikutkan dia ada 3 kurungan. X tambah 3 dengan X tambah 4. Ada 3 kurungan. Bila ada repeated, belakang ni ada kuasa 2, so kena tukar pecahan jadi 4. Okay, jadi kalau 4 ni saya akan buat 1, 2, 3, 4. Okay. So sekarang ni bila nak letak bawah dia ni, X ni jangan bimbang. X ni memang dia seorang diri sebab dia adalah X tambah kosong ataupun X tolak kosong. So ni pecahan yang pertama per X. Pecahan kedua adalah X tambah 3. Pecahan yang ketiga adalah X tambah 4. Yang terakhir yang berulang X tambah 4 kuasa 2. Okay. Yang ni lah kadang-kadang kalau soalan keluar, pelajar tak tahu nak tukar bentuk sebab dia nampak 2 pecahan, 2 kurungan. Lepas tu X tu dia tak saling. Dan X tu jangan kembang tau. Kalau kembang dia akan jadi kuadratik. So salah kat situ. Okay, jadi bila dah ada pecahan kat sini, atas tu kena letak constant sebab semua ni linear. Ni linear, 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 linear. So atas ni kena letak constant, jadilah A, B, C dan D. Sebab dia ada 4 kan. Okay, so far ini adalah proses kita nak tukar bentuk daripada fraction kepada partial fraction. Kita tak go detail lagi lah ni. Setakat ni tak ada soalan InsyaAllah ada. Okay, insyaAllah tak ada. Okay, seperti yang saya bagi tahu tadi, soalan yang keluar untuk punya syllabus ni ada 2 je. Sama ada distinct linear factor ataupun satu lagi repeatedly linear. Linear biasa ataupun repeated, itu je. Kalau kuadratik dia tak keluar, okey. Cuma kalau soalan nanti tengok dah contoh, dia ada soalan kuadratik Okey, so kuadratik ni kalau tengok dalam muka surat apa ni, soalan muka surat 51 tu. 51 Okey. Cuma saya nak cakap kat awak, kuadratik ni dia ada 2 jenis Satu dia boleh factorize, factor. Satu lagi yang tak boleh factor. Cannot be. Okay. Bila saya sebut kuadratik ni, bentuk kuadratik biasanya AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Ini kuadratik
So bila dia dua jenis, satu factorize, satu tak boleh factorize. Macam mana kita nak tahu dia boleh factorize ataupun tak? Kita akan check guna calculator. Check calculator. Okey, pernah tak guna calculator? Siapa-siapa yang ada calculator sekarang, kalau awak nak check kuadratik tu dia boleh faktor ataupun tidak, awak kena guna EQN. Pernah guna EQN kan? EQN ni berapa kali mod lah, saya tengok ada jap. 1, 2, 3, 4. 3. 1, 2, 3. Okey, kalau nak check kuadratik ni boleh faktor ataupun tidak, awak kena tekan kalkulator EQN, iaitu 3 kali mod. Okey. Jadi sebenarnya yang kita akan buat kalau kuadratik yang cannot be factorized, kalau cannot be factorized ni kita tak payah buat lah sebab dia kaedah dia lain. Tapi kalau dia boleh factorize, dia akan jadi linear. So kalau linear ni jenis yang pertama tadi tu, with distinct linear factor. Jadi kalau kita nak factorize, contohnya kalau awak ada soalan yang muka surat 51 tu, soalan A. Okay, soalan A, dia bagi soalan integration 6 bahagi x kuasa 2 tambah 4x tambah 3. Okay. Jadi kalau nampak kat sini, ini sebenarnya adalah kuadratik. Okay? Kuadratik sebab dia ada x kuasa 2. Tapi kuadratik ni dia ada dua jenis. Satu boleh factorize, satu tak boleh factorize. So macam mana kita nak check? Awak tekan calculator. Okay, tekan calculator. Okay, tekan calculator dan check yang x kuasa 2 tambah 4x tambah 3 ni. So tekan 3 kali mod. Pilih EQN 1. Okey, so tekan untuk degree. Degree 2. Boleh ke? Nampak ke tak tahulah. Boleh. Okey. So tujuan dia kita nak cari dia punya linear factor sebenarnya. Okey, so sekarang ni kalau ikutkan dia punya A dia tu adalah 1 masukkan A 1, B masukkan 4, C masukkan 3. Okey, merujuk kepada nilai dekat sini lah. A dia 1, B dia 4, C dia 3. Okey, so bila masuk A 1, B 4, C 3, dalam kalkulator awak tu dia akan keluar jawapan yang pertama X1 dia berapa? Negatif 1. Negatif 1. Lepas tu X2 dia? Negatif 3. Okey, negatif 3. 3. Okey. Sekiranya kalkulator awak dia bagi nilai nilai yang nombor bulat, nilai nombor bulat ataupun pecahan. Okey, maksudnya dia boleh factorize. Okey, bila boleh factorize maksudnya kalau x tolak 1, x sama dengan negatif 1, dia punya pemfaktoran pertama akan jadi x tambah 1. Okey. Sebab yang ni dia akan jadi x tambah 1 lah sebab dia punya nilai dia negatif 1. Kalau nilai untuk x2 negatif 3, maka dia punya pemfaktoran akan jadi x tambah 3. Jadi dekat belakang ni awak akan dapat x tambah 3. So automatik soalan A ni awak nampak dia bentuk kuadratik. Jangan tinggal tau sebab kuadratik ni jenis boleh faktor. So bila dia boleh faktor terus dia akan jadi type dekat sini denominator with distinct linear factor. Jenis yang pertama sebab dia adalah distinct linear factor. Ni satu, yang ni satu. Okey, dan kita akan selesai menggunakan step pertama tadi. Kena pecah kepada dua pecahan. Jadi kalau ada keluar soalan yang ada kuadratik, awak kena buat check dulu. Check guna calculator, EQN, masukkan nilai ABC dan awak akan dapat pemfaktoran. Barulah kita pergi kepada jenis yang pertama. Okey. Jadi kuadratik yang boleh factorize awak kena selesaikan. Tapi kalau kuadratik yang cannot be factorized, ini tak payah.
Sebab yang kita tak belajar lah yang ni. Kita pergi pada detail untuk integration yang factorize sahaja. Okey, jadi itu sahaja untuk pengenalan by partial fraction. Ada dua jenis je kita belajar, repeated dengan linear biasa. Cuma kalau kuadratik ni tolong kena tukar dululah. Okey, kalau setakat ni ada tak soalan nak tanya? InsyaAllah tak ada. Okey, kalau tak ada, kita terus pergi pada example. Okey, jadi sekarang kita pergi tengok kepada example muka surat 51. Okey, ni example 11. Lepas habis example ni, kita bincang praktis je lah. Okey, untuk soalan yang pertama A. Okey, A ni macam saya beritahu tadi, bawah ni kuadratik kan. Jadi kena tukar bentuk dulu. So bila kita tukar bentuk, dia akan jadi 6 per X tambah 1 X tambah 3 dx. Maka ini kategori linear factor. Kita akan buat kaedah dia nantilah. Okey, soalan B. Okey, B ni 5x tambah 2. So bawah dia kita nampak dah. X tolak 4 1 dengan X tambah 5. Jadi yang ni tidak asing. Automatik ini adalah kategori linear factor sahaja. Okey, soalan C. Yang ni apa ni? Jenis apa? Repeated. Yes, repeated. Sebab dia ada kuasa 2 dekat luar. Ya, yang ni. Kuasa 2 dekat luar ni dia luar kurungan tau. So kita namakan dia sebagai repeated linear. So kalau repeated linear ada satu kurungan ni, kena extra satu lagi je lah. Yang D ni apa dia D? Repeated lagi. Okay, repeated lagi. So ni kat belakang ni. Jadi ini adalah kategori repeated linear. Okay. Alright, so sekarang ni kalau dah tahu dah nak kenal linear ke repeated linear ke kuadratik yang kena tukar, tak ada masalah lah. So kita pergi kepada solution dia. Okay. So ni soalan yang solution yang pertama yang A tadi. Okay, so sekarang ni kalau kita nampak, ini yang saya minta awak tukar kepada repeated kepada linear dulu tadi jadi kalau awak tukar linear, dalam nota awak tu tolong salin sikit lah. Bila tukar dia akan jadi 6 per X tambah 1 dan X tambah 3. Okay. So nak selesaikan partial fraction, kita tukar kepada partial fraction dulu. Bila saya sebut partial fraction, awak hanya fokus kepada yang dalam ni sahaja. Sebab yang integrate dx tu kita akan buat last kali. Okay, so step untuk partial fraction. Okay, step dia. Yang pertama, tukar PF. Okay, yang pertama tukar partial fraction dulu. Yang kedua, cari nilai A, B ataupun C lah. A, B, C ni bergantung kepada bentuk awak. Kalau ada A dengan B je lah. Kalau ada A, B, C, awak akan cari A, B, C. Okay, kemudian yang ketiga tu barulah kita integrate. Dia pendek je sebenarnya. Dia tak ada formula lain dah. Dia hanya perlu tukar partial fraction sahaja. Okay, so sekarang ni kita step pertama tukar partial fraction. So 6 per X tambah 1 ni step pertama. So daripada partial fraction ni X tambah 1, X tambah 3 dia akan jadi 2 pecahan. Okay, ni settle, tukar. Kemudian kita akan darab silang dia punya kaedah. Darab silang. A darab X tambah 3 dan B darab X tambah 1 sebab kita nak selesaikan sekarang ni. So dia akan jadilah kat sini A darab X tambah 3 yang ni. Kemudian B ni kan didarab dengan X tambah 1, so dapat B X tambah 1. Okay, dan 6 ni kita akan salin macam biasalah nombor dia. Ni 6. Bahagian bawah ni akan hilang sebab kita dah cancel out. Okay, kemudian kita akan ganti dia punya punca Ganti punca. So macam mana kita nak ganti punca? Kalau awak nampak kat sini dia ada dua nilai kan? Satu X tambah 1, satu lagi X tambah 3. Okay.
Kalau kita ambil nilai yang pertama tu iaitu X tambah 1 sama dengan kosong, maka punca yang perlu kita ganti adalah X sama dengan negatif 1. Sebab 1 ni kita tukar ke sana. Tolak. Jadi dapat X negatif 1. Automatik kita gantikan X sama dengan negatif 1 ke dalam semua X yang kita ada. Jadi ni kan X, ni X, ni X. So kita ganti. X tu negatif 1, X tu negatif 1. Okay, so selesaikanlah. Selesai dia akan dapatlah nilai A. Tujuan kita ganti punca sebab kita nak cari nilai nilai A dan juga B. Okay, punca yang kedua. Okay, punca pertama tadi X tambah 1. Punca kedua adalah X tambah 3. Jadi kalau X tambah 3 ni sama jugalah. Kamu buat X tambah 3 sama dengan kosong. Jadi X punca dia adalah negatif 3. Sebab itulah kita kena ganti negatif 3 ni. Nak ganti kat mana X ni? Awak ganti dekat bahagian yang masa kita darab silang tadi. So 2 ketul X ni. Negatif 3, negatif 3. Tadi kita ganti negatif 1. Sebabnya punca yang pertama tu negatif 1. So bila dapat punca negatif 3, kena ganti negatif 3. So awak selesaikan. Selesai dia akan dapat nilai B. Negatif 3. Jadi daripada sini kita akan salin balik lah. So nilai dia salin. Jadi dia akan dapat yang asal tadi, soalan asal 6 per X kuasa 2 tambah 4X tambah 3. Jadi bila kita ganti nilai 3 tu, A dia 3 dan nilai B adalah negatif 3. So barulah kita step yang ketiga adalah integrate. Jadi 3 per X tambah 1, awak ingat yang saya bagi tahu itu ln 3 per ni akan jadi 3 ln. Lepas tu X tambah 1 awak salin dan dia patutnya kena bahagi dengan differentiate X tambah 1 iaitu 1. Jadi dekat sini tak payah bahagilah dengan 1 sebab nilai bahagi 1 ni tak ada efek apa-apa. Okey, dan untuk yang negatif 3 ni dia akan jadi negatif 3 per. So kalau integrate dia akan dapat negatif 3 ln. Sebab sebenarnya kat sini dia akan jadi ln sahaja. Dan X tambah 3. Okay. So ini je solution untuk partial fraction. Dia tak payah ambil U. Cuma awak kena tukar bentuk jadi partial fraction. Awak cari nilai A dengan B. Kemudian last sekali kena integrate. Okay, saya pergi pada praktis je lah sebab partial fraction ni kalau saya terang contoh yang dia dah ada ni memang macam tak tahu sangat nak buat step by step. Jadi kita try tengok praktis 2.7. Muka surat 54 Okay, so saya akan buat start pada awal Boleh ke tak ni? Boleh follow lagi ni? Boleh, madam. Boleh. Susah tak ni? Ke senang lagi by part dengan by section? Try awak dulu. Tengok awak dulu. Okay, right. Okay, kita pergi pada soalan yang pertama. Soalan pertama. Okay, so kita salin dulu. Integrate. Salin tolong salin dulu dalam buku awak ke. Tukar bentuk, madam. Yap, betul. Ini tukar bentuk. So ini jenis apa sebenarnya? Apa ni? Partial fraction jenis apa? Dia bentuk kuadratik. Kalau ikutkan dia kuadratik, tapi sebab kita boleh try check guna kalkulator, awak check dulu kalkulator ni, masukkan nilai A dia 1, B dia negatif 7, C negatif 8. Jadi X tolak 8, X tambah 1, madam. Dia punya punca tu berapa? Sekejap, punca 1, negatif 7. Okey, betul. Sebab X1 dia dalam kalkulator kita dapat 8 dan X2 dia kita dapat negatif 1. Betul lah ni?
Jadi bila faktor betul macam Akil cakap, okey. So kita akan dapat 1 tu dia dapat X tambah 8. Dan satu lagi X tambah 1. X tolak 8 madam. Betul. Tolak 8 sebab kalau punca positif dia akan jadi tolak. Betul. X tambah 1 dapat dx. Okey, so bila dah dapat bentuk macam ni, atas tu kena salin balik. 3x tambah 5. So yang ni kita tukar je ataupun factorize. Alright, settle. So sekarang ni kita nak buat partial fraction. Step pertama buat partial fraction dulu. So step pertama buat PF. So bila nak buat partial fraction, ambil yang bahagian dalam sahaja, iaitu 3x tambah 5 bahagi x tolak 8 x tambah 1. Okay, so ini adalah kategori linear factor. So linear factor, maka dia ada dapat 2 pecahan. Okay, so bila dah bawah tu x tambah 8, x tolak 8 dengan x tambah 1, atas tu dia akan jadi constant. So dia akan letak sini A dan juga B. Okay. Alright, so sebenarnya konsep yang saya bagi tahu tadi darat silang boleh guna pakai kalau dia ada 2 pecahan. Jadi kita akan darat silang A darat x tambah 1 dan juga B darat x tolak 8. Tapi sebenarnya konsep asal dia adalah dia sebenarnya kena alihkan benda ni tau. Ni x tolak 8, x tambah 1, awak kena darat dengan A, awak kena darat dengan B. Itu konsep sebenarnya. Jadi kalau saya daratkan, sepatutnya dia akan jadi macam ni lah. X tolak 8, x tambah 1 ni didarat dengan A, didarat dengan B. So kalau saya tulis kat sini, sebab kalau ada 3 pecahan, awak tak boleh darat silang macam saya buat. Jadi kena buat macam ni satu-satu. Macam kita alihkan pecahan Okey, jadi bila x tolak 8, x tambah 1 ni didaratkan dengan A dengan B, maka sebab itulah dekat sebelah kiri awak ni, dia akan tinggal 3x tambah 5 sahaja. Okey. Kemudian yang bawah tepi ni, AX tolak 8, ni AX tolak 8 dengan x tambah 1 ni, dia akan bahagi dengan x tolak 8. Jadi bila kita potong, cancel out benda yang sama, x tolak 8 cancel dengan x tolak 8. Jadi A tu akan dapat hasil darat dengan x tambah 1. Jadi kat sinilah dia akan dapat A X tambah 1. Case dia sebab kita cancel out yang ni, X tolak 8 dengan X tolak 8. Itu sebenarnya konsep asal dia. Tapi kalau nak senang faham, sebenarnya kalau boleh buat darat silang macam ni pun dah betul. Kalau 2 pecahan, kalau ada 3 dia tak boleh buat macam tu. Okey, jadi sekarang ni yang A tu dah cancel out X tolak 8 dapat X tambah 1. Yang B pula, kalau nampak sini X tambah 1 dia kena cancel dengan X tambah 1 dekat atas. Sebab dia hasil darat. Jadi bila kita dapat nilai B dia tu, so dia akan dapatlah B X tolak 8. Tujuan kita buat semua ni sebab kita nak cari nilai A dan juga nilai B. Okey, so dah settle dah, kita buatkan pecahan tu jadikan sama penyebut dan jadikan di satu baris penyataan. Jadi kita kena gantikan punca. So kita ganti punca. Okey, punca yang pertama awak akan ambil daripada kurungan yang pertama ni, iaitu X tolak 8. Ataupun sebenarnya daripada kalkulator yang awak dapat tadi. So X tolak 8 sama dengan 0. So punca yang kita ganti adalah 8. So saya akan gantikan X sama dengan 8 punca dia dulu. Okey, nak ganti X sama dengan 8 ni nilai X So nilai X yang kita kena ganti dekat sini. Ni 1, X, 2 dan yang ketiga. Okey, jadi kalau saya tulis dia punya jalan kerja 3, 8 tambah 5 sama dengan A 8 tambah 1 tambah B 8 tolak 8.
Setiap nilai X yang kita ada, awak kena gantikan dengan 8 sebab itu punca yang kita cari daripada pecahan ke atas. Okey, dan kita selesaikanlah. 3 darab 8 tambah 5. So dia akan dapat berapa? $29. Okey, betul, 29. Untuk A ni 8 tambah 1 dia dapat 9. So dia akan dapat 9A. Okey. Yang belakang tu 8 tolak 8 dia akan dapat kosong. So bila kosong darab B, terus belakang ni cancel out jadi kosong. Sebab tu tujuan kita ganti punca tadi, sebab dia nak cancel salah satu. So dia akan dapatlah 9A sama dengan 29. Jadi untuk cari nilai A, dia akan dapat 29/9. Okey. So dah jumpa dah nilai A yang pertama iaitu 29/9. Okey, next nak cari nilai B, kita ganti punca yang kedua pula. Punca yang kedua tengok kepada pasangan dia yang sebelah ni. So X tambah 1. Okey, so punca dia kalau nak kira, ni tak payah tunjuk pun tak apa X tambah 1 sama dengan kosong. Jadi punca dia adalah -1 sebab kita kena alihkan X ke sana. So next punca adalah -1. Okay. So nak ganti kat mana? Ganti dekat sama juga yang ni. So dia akan dapat 3 -1 tambah 5 sama dengan A -1 tambah 1 tambah B -1 tolak 8. Okay, maksudnya nilai X tadi tu ganti -1, ganti -1, ganti -1. Okay, so kita kira sekarang. 3 darab -1 tambah 5 maka dapat jawapan dia apa? 2. Okey, betul 2. Untuk A -1 tambah 1 yang tu akan jadi kosong. Sebab -1 tambah 1 kosong, darab A kosong. Jadi yang ni cancel out. Terus hilang. Belakang tu dia akan dapat -1 tolak 8 dapat -9 kat sini. So -9 darab B maka dapat sini -9B. So kalau nak cari B tu -9 kena alih ke sebelah sana, dapatlah -2/9. Okay. Jadi sekarang ni awak dah siap ada partial fraction. Kalau tinggalkan bentuk partial fraction tu salin balik. Kalau nak salin ambil dekat bahagian ni ni kita ambil salin balik. Salin balik dengan nilai A dengan B tu kita gantilah. Okey, jadi saya tulis kat bawah ni. Okey, last sekali. Ni step nombor 2 tau. Step nombor 2 yang kita cari A dengan B. Okey, step nombor 3 kita integrate. Okey, so tak nak tulis soalan tak apa. Buat je sama dengan integration dx. Kena wajib kena ada sebab kita nak integrate sekarang ni soalan dia. Okey, yang salin tadi, yang saya bagi tahu tadi ambil yang bahagian tengah ni. Yang kita tukar bentuk tadi yang ni. Okey, jadi kalau ikutkan dia akan tulis kat sini 1 X tolak 8 tambah dengan something X tambah 1. Okey, kalau ikutkan atas ni A kan? A dengan B. Okey, kalau ikutkan situ A dengan B. Cuma disebabkan A tu kita dah dapat nilai, jadi kita kena gantikan nilai A yang dah dapat iaitu 29/9. Okey, untuk B berapa B? -2/9. Okey, -2/9. Asal dia, asal dia kalau ikutkan kat sini, asal dia sini positif. Jadi bila awak letak sini -2/9, Jadi itu negatif. Ya, betul. Jadi awak kena padam yang ni kena jadi negatif. So negatif 2/9. Okey. Dia tengok pada nilai A dengan B awak. Kalau A dengan B tu dua-dua positif, tak payah tukar bentuk, tak payah tukar simbol. Tapi yang ni sebab dia salah satu dapat negatif. Kena letak. Okey, jadi sekarang ni bila dah siap awak cari ABC tadi, awak gantikan kat sini. Inilah yang kena integrate. Jadi bila nak kena integrate yang ni, awak ingat balik kalau ada per adalah jadi fungsi ln. Kita per log lah.
Okay, so sekarang ni 29/9 per ni akan jadi 29/9 ln. Okay. Lepas tu ln apa? Ln X tolak 8. Okay, sekiranya kalau depan ni ada 2, hati-hatilah dia kena perkan dengan 2. Sebab awak kena differentiate 2X tolak 8 dapat 2, jadikan hasil bahagi. Ini integration tau. Tapi bila tak ada 2, maknanya tak payah integrate, tak payah bahagilah dengan apa-apa tu sebab kena bahagi dengan yang 1 je. Okay, kemudian dia tolak dengan tolak 2/9 per. Jadi dia akan dapat 2/9 ln X tambah 1. Okay. Dan segala integration tadi, integration dengan dx, yes, dia akan jadi tambah C. Sebab awak dah siap dah integrate. Okay, so dah siap lah jawapan dia. Jadi kat sini, kalau awak nampak dia punya step, sebenarnya yang kena integrate sikit je. Sini je bahagian integrate. Bila awak dah siap dapat A dengan B. Atas ni memang daripada matematik 1 iaitu partial fraction. Kena bentuk tukar dia. Okay, so saya pergi pada example yang kedua iaitu repeated linear. Setakat ni ada tak nak tanya? Boleh 2 minit dulu saya bagi masa untuk awak tanya ke ataupun nak salin. Ingat lagi Kang, partial fraction masa belajar Mat 1 hari tu? Ingat lagi. So conclusion dia Kang, partial fraction ni dia tak perlu pilih U ataupun V. Dia memang bentuk dia lain. Dan dia punya cara nak integrate biasanya dia akan dapat jawapan dia ln lah. Cuma nanti kalau kita nak buat yang repeated linear tu dia tak jadi ln. Satu je lah tak jadi ln, yang lain jadi ln. Okay, so sekarang ni kita pergi kepada example practice . Okay, so nombor 1 ni kita dah bincang tadi, okay, dah settle. Nombor 2 ni, okay, nombor 2 saya tak bincang, awak buat sendiri nanti. Okay, nombor 2 ni kalau ikutkan, jenis apa ni? Linear ke repeated linear? Linear. Okay, linear. Kuadratik. Okay, kalau ikutkan kuadratik, yes betul. Kalau ikutkan kuadratik. Tapi kuadratik tu dia boleh faktor. Sebab awak guna masuk kalkulator. Yang ni saya tak tunjuk . Yang ni X kuasa 2 tolak 1 ni memang dia asal kuadratik. Tapi awak kena faktor. Okay, so kena masukkan nilai A dia 1. B dia kosong. C dia negatif 1. Okay, sebab kuadratik dia punya bentuk dia adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Jadi kalau X kuasa 2 tolak 1 ni maksudnya dia ada nilai X kuasa 2 dan nilai C sahaja. Okay, cuba try masuk yang kalkulator ni A1, B kosong, C negatif 1. Dapat berapa X1 dia? 1. Okay. X2? Negatif 1. Okey, betul. 1 dengan negatif 1. Jadi bila dapat 2 punca macam ni, barulah kita tukar bentuk. Sebenarnya soalan dia yang ni bukan kuadratik tapi dia adalah linear, iaitu X tolak 1 dengan X tambah 1. Atas ni kekal lah X tolak 5. Okey. Jadi automatik soalan ni dia sebenarnya adalah soalan linear. Jadi buat step macam sama dengan nombor 1 tadi. Okay. Sebab dia kena faktor, kena tukar bentuk dulu kat sini. So saya tak bincang nombor 2, boleh cuba buat. Sekiranya kalau nak semak jawapan dia, boleh WhatsApp pada saya lah. Okay, ataupun nanti sekejap lagi kalau saya sempat, saya buat calculation, saya letak dalam grup untuk rujukan. Okay, jadi nombor 2 ni bukan kuadratik . Nombor 2 ni adalah linear sebenarnya yang telah difaktorkan. Okay, untuk soalan nombor 3. Jenis apa ni nombor 3? Repeated. Okay, repeated. So, yang ni soalan repeated linear. Okay, jadi awak terus buat partial fraction je lah. Ambil fokus yang kat tengah ni, buat dia punya partial fraction.
Okay, nombor 3 ni disama dengan example. Sekejap, mana example tadi ya? Saya tinggal. Okay. Ni example C ni dia dah ada calculation full. So nanti awak boleh refer untuk buat practice nombor 3. Okay. Refer pada contoh ni sahaja. Saya tak bincang lah sebab saya nak bincang satu lagi soalan yang ni. Okay. So nombor 3 dengan nombor nombor 3 dengan nombor 2 ni tolong buat sendirilah sebab dia dah ada contoh. Saya nak bincang nombor 4 sahaja. Okay. So nombor 4 ni adalah kategori repeated linear. Okay, sebab dia ada x kuasa 2 kat sini. Okay. Jadi step pertama terus tak payah tukar bentuk lah ini. Kita just buat partial fraction terus. So step pertama kita tukar partial fraction. So bila nak tukar partial fraction sila ambil yang kat bahagian tengah sahaja, iaitu 2x tambah 1 bahagi dengan x tolak 1 kuasa 2 2x tolak 5. Okay, sama dengan ada berapa pecahan? 3. 3. 1 tambah dengan pecahan kedua tambah pecahan ketiga. Betul. Dan di bahagian bawah siapa boleh bagi tahu saya nak susun macam mana? Nak tulis apa dulu yang depan ni? Pecahan pertama bawah ni tulis apa? 2x tolak 5. Oh, okey. Oh, ambil yang belakang dulu ya, okey. Boleh tak? Ke tak boleh? Boleh. Okey, so dekat sini ada dua cara dia. Kalau ikutkan susunan, dia x tolak 1 dulu tau, baru 2x tambah 5. Dia ada dua cara susun. Sama ada awak nak tulis x tolak 1 dulu, x tolak 1 kuasa 2 and then 2x tolak 5, boleh. Ataupun satu lagi pilihan adalah awak susun yang bukan berulang dulu. Maknanya tulis 2x tolak 5 dulu and then x tolak 1. X tolak 1 kuasa 2. Betul. Okey. Jadi dekat sini, ni yang susun kadang-kadang pelajar dia ada banyak cara. Jadi kalau awak susun macam ni pun betul maknanya awak tulis yang single dulu, 2x tolak 5 ke depan and then yang belakang tu repeated. Betul. Ataupun buat yang macam yang saya tunjuk kat sini. Kat sini saya susun ikut pecahan dia pun betul juga. Cuma nanti bila ada dua jalan kerja yang berbeza tukar bentuk macam ni, nilai ABC dia tu akan bertukar tempat je. Tapi tetap sama. Kalau A, B, C dia 1, 1, negatif 1, jawapan yang kawan dia yang tukar bentuk lain tu pun dia tetap dapat benda sama, cuma mungkin tukar jadi negatif 1, 1, 1. Okay? So tak salah betul. Jadi sekarang ni saya guna cara yang tukar bentuk yang 2x tolak 5 ni lah. Okay. So automatic bila kita ada constant kat bawah tu ada 3. So atas ni kita susun ABC. So A, B dan juga C. Okay. Bila nak dapatkan penyebut yang sama, kita akan buat yang darab macam saya beritahu tadi lah. Maksudnya semua ni dia akan darab dengan A, dia akan darab dengan B, darab dengan C. Okay, kalau nak senang nampak, biasanya saya akan conteng kecil-kecil kat atas. Okay, so saya akan conteng kat atas ni darabkan semua, ambil ni semua, pergi darab dengan sebelah. So dia akan jadi X tolak 1 kuasa 2 2x tolak 5. Okay. Sebab ni saya conteng guna ni, saya boleh copy and paste je lah. Copy, paste. So yang ni darab dengan B, benda yang sama. Dan satu lagi darab dengan C. Okay. So setiap tu dia kena darab dengan A, B, C. Kalau ada D, darab dengan D lah. Okay, jadi sekarang ni bila kita alihkan semua ni ke sebelah sana, sebelah kiri awak akan tinggal 2x tambah 1 sahaja. Sama dengan, okay, so kat sini kita akan cancel out 2x tolak 5 cancel dengan 2x tolak 5. So yang tinggal adalah A x tolak 1 kuasa 2 tambah dengan B. Okay, bila nak cancel yang ni,
Okay, tengok betul-betul sini X tolak 1 ni awak akan cancel dengan X tolak 1 juga. Tapi disebabkan X tolak 1 ni dia ada kuasa, so kita potong kat kuasa dia. 2 ni bila potong dia akan dapat 1. Ataupun dalam erti kata lain tak payah tulislah kuasa 1 tu. So dia akan jadi kat sini B X tolak 1 sahaja. Boleh Dan untuk C macam mana C? C kalau kita cancel X tolak 1 kuasa 2. Kita cancel dengan semua ni. X tolak 1 kuasa 2. Awak cancel dengan X tolak 1 kuasa 2. Jadi yang tinggal ni C ni terus didarab dengan 2X tolak 5. So dekat bawah ni kita akan tulis tambah C. Ada. Ya. Tertinggal. Apa yang tertinggal? Yang B. X tolak 1. Darab 2 X Oh, tolak 5. betul. Thank you, Akil. Betul. Yang B ni dia kena X tolak 1 ada. Oh, satu lagi tertinggal. 2X tolak 5. Betul. Sekejap tertinggal. Sebab B dia ada dua sebutan. X tolak 1 dengan 2X tolak 5. So belakang ni kena tulis. Terima kasih beritahu. 2X tolak 5. Alright. Okay, jadi kat sini kita dapat A, X tolak 1 kuasa 2 tambah B, X tolak 1, 2X tolak 5 dan C, 2X tolak 5. So dah dapat satu baris ni, kita akan gantikan punca. Okay, so ganti punca, kita akan tengok kat bahagian atas ni. Kurungan yang pertama. So kurungan pertama kita akan ambil X tolak 1. Okay, sebab dia ada dua punca kat sini. Satu X tolak 1, satu lagi adalah 2X tolak 5. Okay, so kita akan ganti punca yang pertama iaitu X tolak 1 sama dengan 0. So X sama dengan 1. Okay, jadi punca yang kita ganti adalah X sama dengan 1. Okay, nak ganti tu X tu dekat tempat dia yang ni yang ada X. Ni 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saya tanda ni yang X ni kena ganti dengan X sama dengan 1. Macam mana nak dapatkan punca ni, awak tengok pada yang pecahan pertama dulu. Okay, so ni first dia punya punca. Okey, jadi kita ganti akan dapat 2 darab 1 tambah 1 sama dengan A 1 tolak 1 kuasa 2 tambah B 1 tolak 1 2 darab 1 tolak 5 dan tambah C. Panjang sikit tau kat sini. Okey. Tapi sebenarnya tujuan kita ganti punca ni, dia akan cancel out salah satu. Jadi kalau awak nampak, 1 tolak 1 dekat sini ni dia akan dapat kosong. Jadi sebenarnya kalau awak tak salin A pun dah betul. Sebabnya A tu dia akan jadi kosong. Yang B pun sama. Sebab sini dia akan dapat apa ni? Kosong kan? Jadi bila B sini dapat kosong, kosong darab B kosong, kosong darab belakang pun kosong. Jadi sebenarnya keseluruhan ni dia akan jadi kosong. Sebab bila darab dengan kosong ni semua akan jadi kosong. Okey, cuma dekat belakang ni je lah. Yang belakang ni yang C tak jadi kosong. Sebabnya kalau kira 2 darab 1, 2. Tolak dengan 5 dia akan dapat sini negatif 3. So negatif 3 dia tak jadi kosong. Maka dia akan darab dengan C. So dia akan dapat negatif 3C kat situ. Yang depan ni kira macam biasa. 2 darab 1, 2. 2 tambah 1 dia akan dapat sini 3. Jadi jawapan dia kat sini dia akan dapat sini 3 sama dengan yang belakang tu dia akan dapat negatif 3C. Untuk cari C, negatif 3 ni awak pindah ke sebelah sana. 3 bahagi negatif 3. Maka dia akan dapat nilai C yang pertama negatif 1. Okay. So siap untuk nilai C yang pertama. Constant yang kita ada 3. A, B, C. Jadi dia tak semestinya kalau ganti punca tu dapat A lalu. Kadang-kadang kalau ganti punca mana-mana dia akan dapat either one, A atau B atau C dulu. Okey, so sekarang ni punca yang pertama yang X tolak 1 ni awak dah ganti, dia akan dapat nilai C.
Next kita ganti punca yang kedua. So punca yang kedua kita ambil yang mana? 2x darab 5. Betul. Tengok kat sini So 2x darab sini 5. punca ni dah ganti, kita ambil 2x darab 5 pula. So jalan kerja kat bawah ya. X sama dengan X sama berapa? 5/2. Betul. Okay, so automatic punca dekat sini awak kena ada dulu negatif 5 ke sana and then 2 ni kena jadi bahagi. So dia akan dapat punca dia adalah X 5/2. So tulis kat sini X ni kita ganti 5/2. Okey, betul lah tadi. Jadi kena gantikan pada tempat X yang sama macam kita ganti 1 tadi. So salin balik 2 5/2 tambah 1 sama dengan A 5/2 tolak 1 kuasa 2. Panjang sikit sebab dia ada yang 3 pecahan. And then tambah dengan C 2 5/2. Oh, tak muat juga. Tolak 5. Okey. So ni ganti nilai X tadi tu. Ganti nilai X pada 5 tempat. Ni 1 5/2, 5/2, 5/2, 5/2 dan 5/2. Okey, jadi sekarang kita cuba selesaikan. 2 darab 5/2 boleh guna kalkulator lah. So dia akan dapat sini 6. 6 sama dengan. Okey, so yang ni tekan kalkulator 5/2 tolak 1 kuasa 2. Dapat berapa? 5/2 tolak 1. 5/2 tolak 1 dapat 3/2. 9/4. Yes, betul. Dia akan dapat 3/2 kuasa 2, maka dapat sini 9/4A. Okey, tolong kira dulu yang ni kuasa 2 dia akan darab dengan A. Betul. So dapat 9/4A. Kemudian yang belakang ni tak payah kira sebabnya dekat belakang ni dia akan masuk. Kalau perasan sini 2 darab 5/2 dapat 5. 5 tolak 5 dapat kosong. Jadi sini dia akan dapat kosong semua ni. So bila sini dapat kosong, kosong darab dengan 5/2 tolak 1 darab dengan B, kesemuanya akan jadi kosong. So tak perlu salin dah. Sama juga dengan belakang yang C. Yang ni pun dapat kosong tau. So bila kosong darab C, belakang ni pun akan jadi kosong. So yang tinggal hanyalah 9/4A. Jadi nak cari A, okay, 6 bahagi 9/4 ataupun 6 9/4. Dapat berapa ni A dia? 8/3. Okey, betul 8/3. Okey, nak tekan kalkulator tu bahagikan macam yang saya tahu sebenarnya. 6 bahagi 9/4. Tekan macam ni. Bahagi yang besar ni kena letak yang titik bertindih. Kalau 9/4 ni kita guna yang per petak tu. Okey, jadi sekarang ni dia dapat nilai A 8/3. Next kita ganti punca yang seterusnya. Okey, punca yang seterusnya nak ganti apa? X apa? Nanti yang nilai kosong. yang ada. Okey. Ni nak cari punca yang seterusnya, dia ada dua kurungan saja kat situ. Jadi bila ada dua kurungan, dia tak ada pilihan lain dah nilai X. Jadi untuk punca yang seterusnya, awak boleh pilih mana-mana nilai kecuali punca yang kita dah ganti, iaitu 1 dan juga 5/2. Jadi option yang terbaik adalah yang macam siapa sebut tadi, kosong. So kalau awak nak cari ganti punca yang seterusnya, awak boleh ambil kosong sebab kena ganti punca selain daripada yang dah ada. Tadi kita ganti 1, kita ganti 5/2. Jadi next sebab kita nak cari nilai C, punca selain daripada tu kita ambil kosong pun tak apa. So kita ganti kosong. Tulis sini sikit ganti.
Okay. So awak kena ganti punca selain daripada dua nilai di atas. Example yang kita buat sekarang ni, punca dekat atas tu 1 dengan 5/2. That's why kita pilih kosong yang paling terbaik. Kalau awak jumpa soalan akan datang, punca yang atas tu awak ganti kosong dengan negatif 1. Jadi kalau dah ada kosong dengan negatif 1 tu ganti, next pilihan tak boleh kosong dah. Awak kena pilih selain daripada tu, iaitu contohnya 1 ke ataupun 5 ke. Okay? Selain daripada dua nilai ke atas. Okey, jadi sekarang ni yang ni sebab tak ada kosong lagi diguna, so kita ganti kosong lah untuk mudah. Jadi kita ganti dekat atas. Okey, dengan syarat ganti sekali dengan nilai A dan juga C yang kita dah jumpa. Okey. So nak ganti tadi yang atas tadi tu. So 2 darab kosong tambah 1 sama dengan A. Okay, A tu dah ada tau. So A kita ganti 8/3. Kemudian kosong tolak 1 kuasa 2 tambah B. B tak tahu, kita nak cari kosong tolak 1. And then 2 darab kosong tolak 5 tambah C. C berapa tadi C? C negatif 1. C negatif 1 kosong dari 2. Okey. Okey, kalau nampak kat sini, semua nilai X tu saya ganti kosong. Ni kosong, 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 kosong. Okey, punca. Dan pada masa yang sama, nilai A, okey, nilai A tadi tu, terus ganti 8/3. Dan nilai C tadi ganti dengan negatif 1 sebab awak dah jumpa cari dah. Sekarang ni kita nak cari B je dan tak tahu lagi. B yang kita nak cari. Okay, so sekarang ni kita selesaikan yang ni. 2 darab kosong tambah 1 dapat 1. Kosong tolak 1 negatif 1. Negatif 1 kuasa 2 dia akan dapat 1. Jadi bila 1 darab 8/3 maka dapat sini 8/3. Okay. B ni kosong tolak 1 dapat negatif 1. 2 darab kosong tolak 5 dapat negatif 5. Negatif 1 darab dengan negatif 5 dia akan dapat 5. So 5 ni dia akan darab dengan B. Maka kat belakang ni dia akan jadi tambah 5B. Okay. Biasa saya akan buat kira sesuatu tau. Yang ni dapat negatif 1. Yang 2 darab kosong tolak 5 dapat negatif 5. So bila negatif 1 darab negatif 5 dapat 5. So 5 ni dia akan darab dengan B. Dapatlah 5B. Okay. Next yang belakang ni 2 darab kosong kosong. Tolak 5 dapat negatif 5 lah. So negatif 5 ni darab dengan negatif 1. Positif So dapat 5. Positif 5 betul. Kita pun tambah 5. Okay, so daripada sini kita selesaikan untuk cari B. Jadi nak senang, kita alihkan nilai yang nombor pecahan ni semua ke sebelah sana lah. Awak tekan kalkulator je. 1 tolak 8/3 tolak dengan 5 sama dengan 5B. So tekan kalkulator, 1 tolak 8/3. Negatif 4/3. 4/3, okey. So kalau ikutkan sini dia akan dapat negatif 20/3 dulu. Sini 5B. So dia akan dapat B sama dengan bahagi 5. Negatif 4/3 betul. Okey. Jadi sekarang ni awak dah complete dah. A, B, C adalah nilai yang kita dapat ni. Negatif 4/3, 8/3 dan negatif 1. So dah complete partial fraction. Jangan lupa last kali kena ganti dalam hasil integration. So saya akan ambil yang saling yang depan tu, yang atas tu, AX tolak 5. Ni tak muat kat bawah kan? Muat tak? So sekarang ni part yang ketiga kita nak integrate. So letak sama dengan, okay, letak integration, buka kurungan, tutup
untuk kurungan dx. Okay, pecahan separa tadi yang kita buat macam ni tadi. Okay, yang pertama saya buat 2x tolak 5, lepas tu x tolak 1 dan x tolak 1 kuasa 2. Kalau ikutkan atas ni A, B, B, C. Okay, so kalau boleh awak tulis macam tu dulu dan kita cari satu persatu. Jadi A tadi kita padam, kita letak 8/3. Okay, ni A yang kita cari tadi. So ni 8/3. Okay, untuk B yang ni negatif B negatif 4/3. Jadi bila negatif 4/3, awak kena padam yang positif kat depan. So dia kena letak sini negatif 4/3. C, apa dia C? negatif 1. Okey, negatif 1. So bila negatif 1, awak kena padam yang ni, padam C. So dia akan jadi sini negatif 1. Okey. Alright, so next kita nak buat apa ni, integration kan? Okay, jadi kat sini tolong hati-hati, saya bagi tahu lagi sekali ni ya. Okay, untuk integrate, yang ada per, yang tak ada kuasa bawah ni dia akan jadi ln. Ni semua akan jadi ln. Okay, cuma belakang ni yang ada per juga tapi dia ada kuasa 2, yang ni takkan jadi ln. Sebab untuk yang ni awak kena naikkan ke atas. Sebab dia bukan jadi ln. Kalau kuasa 2 naik atas jadi kuasa negatif 2. Jadi untuk yang repeated linear, tolong hati-hati yang belakang. Sebab belakang ni dia takkan jadi ln. Dia akan jadi algebraic punya formula. Kena guna formula xn plus 1 bahagi n plus 1. Tapi kalau untuk 2 ni, dia akan jadi ln. Okay. So yang ni akan jadi ln, yang ni pun jadi ln. Okay, saya tunjuk dulu yang pertama yang depan tu. Integrate So bila kita integrate 8/3 per akan jadi ln. ln. So 8/3 ln. Ln apa? 2x tolak 5. Long x tolak 5. Bukan ln x tolak 5. Ln 2x tolak 5. Dia kalau kita boleh buat tubik gini dengan syarat faktor belakang, baru kita boleh buat x tolak 5. Tapi yang ni tak boleh faktor. Jadi dia akan jadi 2x tolak 5 juga. Okay, so ada lagi tak yang tertinggal? Siap dah yang ni integrate? Ke ada yang tertinggal? Tak ada, madam. Tak ada? Are you sure? I sure. Pasti ke? Pasti, madam. Dah, dia ada segi kena bahagi. Bahagi apa? Bahagi 2. Ya, bahagi dengan 2. Sebab kalau kita nak integrate ln, 2x tambah 5 ni awak jangan lupa, awak kena differentiate 2x tolak 5 ni. So kalau awak differentiate 2x tolak 5 ni, dia akan dapat u prime dia adalah 2. So dia kena bahagi kat bawah ni dengan 2. Tu yang kadang-kadang pelajar tak perasan. So kena bahagi dengan 2 kat bawah ni Okay. Next, tu yang baru siap, tu baru siap dia punya integration. Okay, next dia akan tolak dengan yang ni saya letak dalam Okay, yang belakang ni 4/3 per. So dia akan jadi ln. So dia akan jadi 4/3 ln X tolak 1. Kalau bahagi tak payah buat, sebabnya bahagi dengan 1 tak ada efek. Okay, untuk yang belakang ni, yang belakang ni tolong hati-hati sebab bila dia naikkan ke atas, saya tunjuk kat sebelah dia. Yang ni sekadar faham je lah. Yang belakang ni dia akan jadi negatif X tolak 1 kuasa 2. Kuasa negatif 2. Okay. Jadi bila guna formula n tambah 1 bagi n tambah 1, dia punya jawapan tu, yes, dia akan jadi X tolak 1 kuasa negatif 1 bahagi negatif 1. Dia tak jadi ln kat sini. And then baru diletak tambah C. Okay, sebab yang ni applicable untuk formula algebraic. So kalau algebraic dia kena guna tambah 1 bagi n tambah 1. Ya. Okay, so sekarang ni kita finalize dia punya jawapan akhir.
susah sangat guys. Kita simplify je lah mana-mana yang resize. Okay, so kita akan tulis jawapan akhir dia iaitu 8/3 bahagi 2. So kita boleh kecilkan lah kat sini. 8/3 bahagi 2. So dapat 4/3. betul. 4/3 ln 2x tolak 5. 4/3 ni tak payah apa-apa, sama je. 4/3 ln x tolak 1, salin je. And then yang ni kalau kita Tambah. nambah, yes betul. Ni negatif tambah. So dia akan jadi sini tambah. Okay, dekat belakang ni nak tulis x tolak 1 kuasa negatif 1 tambah 1 pun betul. Atau ada setengah pelajar dia turunkan ke bawah balik jadi 1 per x tolak 1. So mana-mana je lah, betul je semua. Jadi setinggal yang bentuk macam ni, maka dah siap untuk jawapan integration. Okay. So daripada sini awak akan dapat beza. Kalau repeated linear, dia ada satu dekat belakang tu, yang ni lah, yang ni khususnya, dia takkan jadi ln. Repeated linear je. Kalau linear biasa, dia akan jadi ln, sebab dia tak ada kuasa. Tu beza dia. Okay, so overall inilah jalan kerja by partial fraction. Atas ni yang panjang-panjang ni lebih kepada cara kita nak tukar bentuk. Nak cari nilai A, nak cari nilai B dengan C. Yang integrate bahagian bawah ni sahaja. Sama je semua. Boy, menguat Datuk Mulut. Siapa? Siapa menguat tu ha? Ya. Okay. Jadi ada soalan tak? Dah habis lah, saya stop sampai sini dulu. Awak dah kelas pukul 10 kan? Ada soalan tak? Tak Tak ada, ada, madam. madam. Okey, jadi Kang, saya cover tadi masa mula-mula kelas, esok sepatutnya kuis, tapi saya akan bagi tahu bila saya nak buat kuis. Sebab kuis ni sejam je, mungkin saya akan ambil waktu lain. Jadi untuk esok saya tak akan buat kuis lagi sebab saya nak discuss tutorial, preparation untuk kuis lah. Jadi minggu lepas saya minta awak buat soalan by parts dengan by substitution. Nombor apa? Nombor 4 dengan nombor 5 3, 4. Yes, 3, 4. Okay, so esok kita akan discuss soalan nombor 3 dan discuss yang nombor 4 untuk preparation soalan quiz. Sebab soalan quiz dia sampai soalan nombor 5. Jadi nombor 5 tolong sambung buat yang kita belajar hari ni. Ni nombor 5. So ni adalah by partial fraction. So awak identify je yang ni bentuk dia linear ke ataupun repeated linear dan cuba buat dan compare dengan jawapan belakang. Okay? Semua ada. Ya semua. Banyak kan? Sikit je Kang. Sikit je, Panjang madam. Dah tak panjang pun, dah panjang. Ya kalau faham dalam 3-4 baris je. Dah apa, esok kita bincang. Okey, jadi esok mungkin kalau dah siap semua kita akan bincang soalan yang mana yang susah je. Okey, jadi esok pukul 2 petang kita akan start discussion. Dan kuis saya akan inform bila. Minggu ni juga sebenarnya. Okay, madam. Alright. So, Madam. Okay, so kalau ada soalan boleh stay lagi 15 minit. Kalau tak ada, semua orang boleh keluar lah. Okay, so terima kasih semua dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam, madam. Terima kasih, madam. Sama.